Okey, hai, Assalamualaikum murid-murid. Kembali kita dalam kelas sains. So, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu unit 5. Okey, iaitu bertajuk elektrik. Mana-mana yang ada buku teks, sila buka muka surat 115. Okey, untuk subtopik kita yang pertama ialah kita akan belajar tentang sumber tenaga elektrik. Daripada mana tenaga elektrik itu dihasilkan. Pertama sekali, kita akan belajar pada stesen jana kuasa, sel suria. Okay, ini antara contoh-contoh sumber tenaga elektrik. Okay, sel kering, dynamo, accumulator dan juga penjana. Kita akan masuk kepada satu-satu. Okay, stesen jana kuasa ni ada banyak. Okay, sebagai contoh, kita hanya akan sentuh pada 3 bahagian iaitu stesen jana kuasa angin, melalui kencing angin. Okay, daripada angin, tenaga elektrik dihasilkan daripada stesen jana kuasa ombak, juga boleh dihasilkan daripada ombak, dan stesen jana kuasa hidroelektrik. Hidroelektrik ni ialah air lah. Okay. Daripada air, tenaga dapat dihasilkan dan menukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, sel suria. Okay. Sel suria ni ialah kita panggil dia solar cell. Sel ni berada di bumbung rumah. Okay. Kita akan lihat kan kalkulator kita. Itu kita panggil dia solar. Tenaga solar. Okay. Ini sel suria. Tenaga sel suria ni dia menukarkan cahaya menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Dan sel suria ni selnya digunakan pada alat seperti satelit dan juga kalkulator. Okey, seterusnya ialah sel kering. Sel kering ni kita panggil dia bateri lah. Bateri yang kita selalu pasang dekat remote TV kan. Itu ialah sel kering. Bateri apa? Untuk menyimpan tenaga kimia. Dalamnya ada bahan lithium. Bahan yang mengandungi bahan kimia yang akan menukarkan daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan alat. Contohnya remote TV tadi lah. Okey, dynamo. Dynamo ni siapa yang pernah lihat? Dynamo ni selalunya berada di bahagian basikal. Di bahagian tayar basikal. Apabila tayar ni berputar, kita pusingkan ataupun kita gerakkan dia, roda kecil pada dynamo ni akan juga turut berputar. Dia akan menukarkan apa? Menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Kenapa tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah tenaga pergerakan. Apabila kita mengayuh basikal, maka roda basikal itu akan bergerak dan secara tidak langsung tayar ataupun roda kecil pada dynamo ni juga turut bergerak. So dia akan menukarkan tenaga kinetik iaitu tenaga pergerakan kepada tenaga elektrik dan akan menyalakan lampu pada basikal tersebut. Okey. Accumulator juga kita panggil kepada bateri. Dia menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Selalunya dia digunakan pada bahagian kenderaan, dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Penjana ni kita panggil generator lah. Generator ni selalu kita pasang pada stesen penjana. Dia akan menukarkan pada bahan kimia kepada bahan fosil, daripada bahan fosil kepada tenaga elektrik. Bahan fosil lah, bahan api lah selalunya. So kita akan pergi kepada subtopik seterusnya ialah litar bersiri dan litar selari. Mana-mana yang ada buku teks, sila buka muka surat 118. Kita akan belajar tentang litar bersiri. Litar bersiri ni apa? Litar bersiri ni ialah dia ada setiap mentol yang disusun ni di dalam satu rantai. Maksudnya bersiri ialah satu rantai. Satu rantai saja. Dia akan melalui satu laluan arus elektrik yang mengalir. Maknanya dia melalui satu sahaja. Satu sahaja rantai elektrik. Itu bersiri. Awak ingat kalau dia bersiri, dia adalah satu rantai. Kalau selari ni adalah apabila mentol ni dia disusun dalam bentuk bercabang yang selari antara satu sama lain. Maknanya dia berada dalam dua rantai. Dua rantai yang berbeza. Ni rantai pertama dan ini adalah rantai yang kedua. Dia mempunyai lebih daripada satu laluan elektrik yang mengalir. Maknanya dia ada dua laluan elektrik. Ini yang pertama. Ini
kedua. Okey. So, lintas selari ni mudahnya kita nak ingat, dia lebih daripada satu laluan elektrik. Okey, dia ada cabang lagi satu. Yang mana mentol ni disusun selari. Okey, mentol ni susun selari. Okey. Seterusnya, kita akan tengok lakaran menggunakan simbol. Okey, lakaran menggunakan simbol ni, contohnya kita lukis. Okey, lukis lita kan. Kalau sel kering ni, kita panggil dia bateri, simbolnya begini. Okey. Dia untuk apa? Untuk menukarkan atau membekalkan tenaga elektrik kepada lita. Kalau yang panjang ni, okay, yang panjang ni, kita panggil dia positif. Okay. Kalau yang pendek ni, bahagian yang pendek sikit ni adalah bahagian negatif. Okay. Kedua ialah mentol. Mentol ni adalah cahaya elektrik untuk menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Okay. Ini adalah contoh simbol mentol. Okay. Ini adalah Swiss. Okay. Ini adalah wayar. Wayar ni adalah untuk membenarkan tenaga elektrik melalui lita. Okay. Ini yang lurus ni kita panggil wayar. Okay. Lita bersiri dan lita selari. Okay. Lita bersiri, kita dah tengok tadi, dia adalah satu rantai sahaja. Kalau lita selari, dia ada dua laluan yang berbeza. Dua laluan mentol. Okay. Dua laluan arus bagi mentol untuk bergerak. Okey, kalau lita bersiri adalah satu rantai sahaja, satu laluan arus elektrik, manakala kalau lita selari dia ada dua laluan arus elektrik. Ini adalah laluan arus elektrik yang pertama dan ini adalah laluan arus elektrik yang kedua. Yang ini seperti yang kita lihat tadi, ini adalah bateri, ini adalah mentol dan yang panjang ni adalah wayar. Okey. So, ialah perbezaan lita bersiri dan lita selari. Nanti kita akan sambung pada kelas yang seterusnya. So, tugasan pada hari ini ialah cuba anda lukis dalam buku nota anda bagi lita bersiri dan lita selari. Okay, dia punya lukisan simbol. Okay, kemudian setelah selesai lukis, cuba hantarkan tugasan kepada Mak Imah untuk kita lihat jawapan anda. Alright, itu sahaja. Kita jumpa pada kelas yang akan datang, insyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.